Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Bertemu lagi pada hari ini bersama Cikgu Wan, dan kita akan sambung sesi pembelajaran kita bagi subjek kemahiran hidup perkebunan. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Kita nak belajar tentang penjagaan tanaman. Okey, sebelum-sebelum ni kita dah belajar tentang cara-cara untuk menyemai biji benih. Jadi, selepas menyemai, kita kena belajar pula macam mana kita nak jaga tanaman kita. Okey, kita buat rujukan berdasarkan daripada buku teks kamu. Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, dengan tajuk dia Tanamanku Sehat. Okey. Arahan dia teliti cara penjagaan tanaman dan tujuannya. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Apakah cara penjagaan yang pertama? Cara penjagaan yang pertama adalah menyiram. Okey, menyiram apa? Menyiram air. Okey, tengok ni gambar yang diberikan. Pelakuan orang tu sedang menyiram pokok. Dia sedang menyiram pokok. Tapi apakah tujuan kita siram pokok? Okey, ni dia dah bagi tahu apakah tujuan. Jom kita baca sama-sama. Membantu melarutkan nutrien di dalam tanah untuk diserap oleh akar pokok. Jadi seperti yang kita tahu, akar pokok ni memerlukan nutrien supaya pokok tu dapat tumbuh dengan sihat dan baik. Jadi itulah sebabnya kita kena siram pokok. Sebab air itu akan membantu melarutkan nutrien dalam tanah. Dalam tanah tu ada nutrien dan air ni akan bantu melarutkan nutrien supaya akar-akar pokok tu dapat sedut nutrien dan dapat bagi nutrien kepada pokok. Barulah pokok tu dapat hidup dengan sihat dan baik. Okey? Jadi awak dah belajar satu, menyiram. Kita tengok yang kedua, apa yang dikata kat sini. Yang kedua adalah merumput. Okey. Okey. Apakah itu merumput? Siapa tahu apakah itu merumput? Ha. Ha. Merumput ni okey. Selepas kita tanam tanaman, selalunya rumput-rumput liar akan tumbuh di sekitar tanaman kita. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena cabutlah rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman kita. Perbuatan itulah kita namakan sebagai merumput. Okey, apakah tujuan kita cabut rumput tu? Apakah tujuan kita merumput? Kita tengok kat sini. Mengelakkan persaingan di antara rumpai dengan sayur-sayuran semasa mendapatkan nutrien, air, cahaya dan ruang. Memusnahkan tempat tinggal perosak tanaman. Okey, seperti yang kita tahu, pokok ni dia perlukan apa? Dia dah terang kat sini. Pokok ni dia akan memerlukan nutrien, air, cahaya dan ruang. Sekiranya ada rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar pokok kita tu, dia akan menimbulkan persaingan. Dia akan berebut-rebut untuk dapatkan cahaya, untuk dapatkan air, untuk dapatkan nutrien. Jadi kita tak boleh biarkan perkara itu berlaku. Kita kena cabutlah rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar pokok. Itulah tujuan kita melakukan aktiviti merumput. Jelas? Okey, baik. Kalau dah jelas, kita tengok yang ketiga. Apakah langkah penjagaan tanaman yang ketiga? Penjarangan. Itu ejaan dia. Penjarangan. Apakah itu penjarangan? Okey. Sewaktu kita menyemai biji benih, selalunya kita akan letak banyak biji benih dalam kotak semaian. Betul tak? Macam kita tanam biji sawi tu, kita letak 2-3 biji benih. Okey? Selepas dia tumbuh, kita tak boleh biarkan pokok-pokok ni berada dalam keadaan yang rapat. Sebab macam kita sebut tadi, dia akan menimbulkan persaingan di antara pokok-pokok untuk mendapatkan keperluan asas dia. Jadi, apa yang kita kena buat bila dia dah tumbuh, kita kena jarakkan dia, menjarakkan di antara satu pokok dan satu pokok yang lain. Itulah dinamakan sebagai penjarangan. Okey, kita tengok apakah tujuan kita jarak-jarakkan pokok ni. Membuang anak benih atau pokok yang tumbuh terlalu rapat di antara satu sama lain. Okey.
dan juga memastikan tumbuh sarang pokok yang sekata. Bila jarak dia elok antara satu pokok dengan satu pokok yang lain, barulah pokok tu akan tumbuh dengan sekata. Tak adalah satu pokok jadi besar, satu pokok jadi kecil. Bila kita jarakkan dengan jarak yang baik, semua pokok dapat nutrien yang cukup, semua pokok akan tumbuh dengan sekata. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan dan juga tujuan aktiviti penjarangan. Okey, kita dah belajar 3 di muka surat ni, iaitu menyiram, merumput dan juga penjarangan. Kita tengok di muka surat yang seterusnya. Okey, langkah yang keempat. Apa yang dia bagi tahu ni? Dia kata langkah yang keempat adalah penyulaman. Ni ejaan dia, penyulaman. Apa tu penyulaman? Okey, kita tengok. Menggantikan anak benih yang telah mati atau tidak subur. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, bila kita semai banyak-banyak biji benih, akan ada biji benih yang hidup dan akan ada biji benih yang tak dapat hidup. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita kena lakukan penyulaman. Kita kena gantikan pokok ataupun benih yang tidak dapat, yang mati atau tidak subur dengan pokok yang elok. Okey. Dia juga untuk mengelakkan pembaziran ruang atau tempat. Bila pokok dah mati, kita gantikan dengan pokok yang lain untuk mengelakkan pembaziran ruang ataupun tempat. Okey, selesai yang keempat. Kita tengok yang kelima. Yang kelima adalah membaja. Macam mana ejaan dia? Nombor 5, membaja. Okey, kita tengok gambar ini. Gambar dia sedang membaja. Okey, kenapa perlu kita membaja? Kenapa kita kena letak baja pada pokok tu? Ini tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk yang pertama, membekalkan zat makanan dan juga yang kedua, membaiki struktur tanah. Okey. Macam manusia juga, selain daripada keperluan asas kita, kita perlukan tambahan untuk menjadikan kita lebih sihat dan cergas. Sama juga macam pokok, selain daripada keperluan asas dia tadi, dia perlukan zat yang tambahan. Jadi kita tambahkan baja supaya dia dapat hidup dengan lebih baik, lebih sihat dan lebih sempurna. Itulah sebabnya kita lakukan aktiviti membaja. Jadi selesai. Kita dah belajar berapa? Ada berapa? Ada 5 langkah penjagaan tanaman. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Selepas tonton video ni, cikgu nak awak pastikan awak dapat ingat 5 langkah penjagaan tanaman ni. Okey. Jadi selepas tonton video ni, cikgu nak uji awak punya pemahaman dan juga ingatan. Cikgu akan bagi satu latihan di live worksheet. Cuba jawab soalan latihan yang cikgu bagi tu. Selepas selesai, boleh isi kehadiran pada hari ini. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada tak faham ataupun persoalan, boleh tanya terus kepada cikgu. Cikgu akan sedia membantu. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.